Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, macam biasa Nina akan ceritakan tentang pengalaman seram followers. Yang DM Nina, email Nina ucapkan terima kasih sangat-sangat. Nina nak minta maaf juga kalau Nina tak reply lagi DM korang, sebab sekarang ni Nina memang terima banyak sangat DM daripada orang yang ceritakan pengalaman seram dorang. Tapi don't worry, walaupun agak lambat Nina baca, tapi Nina akan baca juga email ataupun DM dari korang. So without wasting any time, let's get started. Cerita seram pasal guard ni sebenarnya memang Nina sangat-sangat tunggu. Selain daripada pengalaman seram driver lori ataupun driver bus, pengalaman seram guard ni pun sebenarnya boleh tahan juga. So hari ni kita ada kisah seram dari guard sekolah iaitu Syarul. Syarul ni dah kerja guard selama 3 tahun. Jadi dia adalah beberapa kisah seram yang dia pernah alami sepanjang dia menjadi guard. Pengalaman seram pertama dia kena kacau adalah masa first PKP dulu. Time tu semua sekolah dekat Malaysia ni kena tutup kan. Jadi kawasan sekolah pada masa tu jadi agak sunyi. Pada malam kejadian tu, dia dengan kawan dia telah ronda-ronda area kawasan asrama, dan pada masa tu lebih kurang pada pukul 2 pagi. Masa dia lalu dekat situ, dia ternampak pintu dewan ni terbuka. Jadi dia pun suruhlah kawan dia ni tunggu sekejap sebab dia nak pergi tutup pintu dewan tadi. Elok dia tutup pintu tu, bila dia pusing balik, dia nampak pintu dewan tu terbuka balik. Dia pun terfikirlah, mungkin angin kot yang tolak, dia cubalah untuk tim positif. Dia pun patahlah balik tutup pintu tadi, dan benda tu jadi sekali lagi. Sama, pintu tu terbuka juga. Tapi kali ni pintu tu terbuka dengan kuat, seolah-olah macam ada benda yang tolak. And then dia pun cakap lah dekat kawan dia tu, mungkin angin kot, tak apalah, kau tunggu kejap, aku pergi tutup sekali lagi. Dia pun tutuplah pintu tadi tu buat kali yang ketiga tau. And then benda yang sama terjadi sekali lagi. Seolah-olah benda tu memang sangat marah bila Syarul tadi tutup pintu dewan tu. Time ni Syarul dah mula rasa meremang. So diorang decide, tak apalah, biar je lah pintu tu terbuka, kita balik je dekat pos pengawal. Pengalaman seram yang kedua ni pula juga pada masa PKP. Masa tu dia kena kerja sorang-sorang sebab kawan dia ni kena quarantine sebab kena COVID. Sebelum ni dia pernah je bertugas sorang-sorang tapi tak adalah kena kacau. Tapi pada malam tu tiba-tiba dia kena kacau pula. Masa tu lebih kurang pada pukul 1 pagi dan dia berada dalam postcard. Dia pun sandarlah badan dia tu dekat tepi tingkap. Lepas tu dia sengitlah kepala dia sikit macam tu sambil layan YouTube dekat tab Samsung dia. Tab dia tu pula diletak dekat hujung meja. Jadi dia macam gitulah. Macam tu lah lebih kurang. Masa dia tengah layan YouTube tu, tiba-tiba dia terlelap tau. Jadi dia kata dia terlelap tak sampai seminit pun. Tiba-tiba ada orang yang ketuk meja dia ni dengan kuat. So dia terbangun sebab terkejut. Dan yang dia pelik tu, tab yang diletak dekat atas meja tu ada dekat atas riba dia tau. Macam terpelanting. Padahal tab yang diletak tu macam jauh juga dengan dia. Macam gitulah. Okay, lepas tu belakang tab dia tu ada stand. Jadi macam dia sengit ke belakang, macam impossible lah tiba-tiba tab dia yang di hujung meja tu boleh terpelanting duduk atas riba dia. Masa ni dia dah mula meremang tau. Dia memang dah tak tunggu dah masa tu. Dia terus start motor dia dan dia pergi lepak sampailah ke pagi, sampai habis shift dia dekat pondok pengawal satu lagi. Syarul ni cerita masa sekolah buka time PKP dulu, ada part yang mana sekolah buka kejap tu kan. Dia kata ramai budak-budak yang kena histeria tau. Bila ustaz datang berubat, benda tu degil, dia tak nak keluar. Jadi dia kata nak duduk situ. Tapi dia janji, dia kata dia takkan kacau sesiapa lagi. So sekarang ni Syarul kata dah tak ada lagi benda pelik dan benda seram yang terjadi dekat sana. Okay guys, yang ni cerita yang ketiga yang dikongsikan oleh Syarul juga. Jadi macam cerita ni extra sikit lah. Cuma cerita yang ketiga ni bukan pengalaman seram dia jadi seorang guard. Ni adalah pengalaman peribadi dia. Benda ni jadi pada tahun 2019. Yang mana tiba-tiba kakak sepupu dia ni kena sampuk dan meracau buat benda pelik-pelik. Masa tu Syarul memang ada dekat rumah mak saudara dia. Sebab dia tengah lepak-lepak dengan sepupu lelaki dia yang balik kampung. So masa kakak sepupu dia tu kena sampuk, diorang dah panggil imam, dah panggil ustaz, 2 orang lah. Diorang panggil datang berubat, tapi tak jadi apa juga. Pada malam tu juga, sepupu dia yang lelaki ni ajak Syarul teman dia sebab dia nak pergi rumah orang yang boleh berubat benda-benda yang mistik ni lah. So Syarul pun macam, okay tak apa, aku ikut kau, tak ada masalah. Diorang pun pergilah bertiga, iaitu Syarul, sepupu dia yang lelaki tu, and then sepupu dia tu bawa isteri dia. Rumah yang diorang nak pergi tu sebenarnya agak jauh juga, even dalam daerah diorang. Syarul kata rumah orang tadi tu dia jauh ke dalam kawasan kelapa sawit dan betul-betul berada dekat tepi hutan. Nak dekat sejam jugalah perjalanan diorang ni nak ke rumah orang tadi tu, dan akhirnya diorang pun sampai. Masa tu dah nak dekat pukul 10 dan hujan renyai-renyai. Masa diorang sampai dekat rumah yang berubat tadi tu kan, ada 3 orang lelaki yang keluar dari rumah tu. Jadi 3 orang lelaki tu datang berubat juga. Masa lelaki tadi nak keluar dan diorang nak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba adalah seorang budak dalam 4 ke 5 tahun macam tu berlari celah-celah diorang ni. Maksudnya budak tu berlari dari luar masuk ke dalam rumah. And then budak tadi tu terus berlari dekat isteri si tukang berubat ni. Dan pada masa tu si isteri tadi tu tengah angkat baby keluar dari buaian. Dan Syarul nampak budak tadi tu dia berlari masuk ke dalam rumah dan dia pegang
pegang kain perempuan tadi tu dan ikut masuk ke dapur. Masa diorang dekat dalam rumah, sepupu dia ni sembanglah dengan tukang berubat tadi tu. Jadi nak mudahkan cerita, Nina namakan orang yang tukang berubat tu sebagai Lebay lah, sebab Syarul ni tak beritahu nama dia apa. So Nina gelarkan sebagai Lebay untuk memudahkan cerita. Jadi sepupu Syarul ni berborak dengan si Lebay tadi. Tapi Syarul tak dengar apa yang diorang sembang sebab hujan masa tu lebat sangat. Cuma tiba-tiba dia nampak mimik muka sepupu dia tu macam tengah pelik, macam tengah fikir sesuatu. Dalam pukul 11 macam tu hujan pun berhenti. Diorang ni terpaksa bawa Lebay, isteri dia dengan baby dia. Sebabnya Lebay ni tak ada kenderaan. So diorang lah kena bawa dia and then hantar dia balik. Lagipun Lebay cakap dia tak berani nak tinggal baby dia dengan isteri dia kat rumah sorang-sorang sebab kawasan rumah dia kan macam tercerut ke dalam. Lepas tu hutan. Jadi dia takut lah kalau dia tinggal nanti jadi apa-apa ke apa. Dia risaulah keselamatan diorang ni. Kemudian diorang pun bergerak baliklah ke rumah mak saudara Syarul ni. Masa Lebay tadi tengah berubat, sepupu Syarul tadi ajaklah Syarul ni untuk teman dia pergi isi minyak sebab dia kata jalan nak ke rumah Lebay tu jauh, jadi dia takut tak cukup minyak. Syarul pun okey lah dan dia pun temanlah sepupu dia tadi pergi isi minyak kereta. On the way nak balik tu, sepupu dia tanya macam ni, kau nampak tak budak yang berlari celah kita tadi? Syarul iyakan je lah sebab memang dia nampak budak tadi. Tapi dia tak fikir apa-apa pun sebab mungkin dia fikir tu anak si Lebay tu. And then sepupu dia tanya lagi, mana budak tu? Sebab yang diorang cuma bawa tadi cuma Lebay, isteri dia dengan baby dia je. Tapi budak tu tak ada. Yes, memang budak tu tak ikut. Takkanlah Lebay tu nak tinggalkan anak dia yang berusia 4 ke 5 tahun kat rumah seorang-seorang kan? Sedangkan dia bawa isteri dia dengan baby dia. Masa ni lah sepupu dia Syarul tadi cakap, masa dia tengah sembang dengan Lebay dekat rumah Lebay tadi, sepupu dia ada tanya pasal anak Lebay. Dia tanya macam ni lah, Lebay ada 2 orang anak ke? Tapi Lebay cakap, tak, anak saya seorang je, tu pun baru lahir. Sebab tu lah Syarul nampak muka sepupu dia tu macam pelik sikit. Jadi selepas selesai berubat, diorang pun hantarlah Lebay tadi balik ke rumah dalam pukul 2 pagi. Masa dah hantar Lebay balik, diorang nak on the way balik ke rumah tu kan, diorang tanyalah isteri sepupu Syarul ni pula. Diorang tanya, ada nampak tak budak yang lari celah-celah kita? Isteri sepupu dia pun kata, yes, memang dia nampak sama macam yang diorang ni nampak. Tapi yang menjadi pertanyaan sampai ke hari ni, siapa budak tu? Alright guys, sebenarnya cerita ni memang agak meremang juga, yang mana masa dia pergi berubat rumah Lebay tu, dia nampak budak. Masalahnya bukan dia seorang, bukan dia dengan sepupu dia, tapi diorang bertiga nampak ada budak yang lari luar masuk ke dalam rumah and then grab kain isteri Lebay tu dan ikut isteri Lebay masuk ke dapur. Jadi diorang tak fikir pada masa tu adalah budak lain. Diorang fikir tu anak Lebay. Tapi bila Lebay tu kata anak dia seorang je, itu pun baru lahir. Masa tu lah diorang baru tahu yang diorang nampak tu bukanlah manusia. Cuma diorang tak tahu siapa budak tu sampailah sekarang. Dan satu lagi pengalaman seram dia tentang menjadi seorang, orang kata pak guide lah kan, pak guide dekat sekolah pun agak menyeramkan juga. Tapi Nina yakin orang yang kerja guide sekolah ni ataupun guide hospital ke mana-mana tempat lah, diorang ni mempunyai keberanian juga. Anak-anak pula kalau kena pergi round kan, sorang-sorang tempat yang besar, tak ada orang pada waktu malam. Creepy. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina pada hari ini. Terima kasih kepada korang yang sudi menonton video Nina dan Nina harap korang suka dan enjoy. Jangan lupa untuk subscribe kalau korang suka dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video.